demo hino, boleh jadi. Tu barulah taksub. Demo keturunan lanung, ambo keturunan Raja Kebahar. Dari segi bangsa, tapi agama sama. Tu betul. Tu taksub kan memuja bangsa masing-masing, menghina bangsa lah. Masa itu kita panggil taksub. Jadi berasal daripada asobah, keturunan. Ini taksub. Taksub. Tahu Aisyah Singapura beza dengan yang ni taksub. Ni taksub. Sub tu lagi taksub. Ni makna dia gila bangsa sendiri, hina bangsa lain. Ni pula ikut satu benda nak mudah janji dapat cita-cita dia. Cara mana untuk mudah untuk syurga? La ilaha illallah jannah. Tak payah belajar, tak payah berat, tak payah gapo. Itu adalah taksub. Taksub kan? Taksub bermakna memilih satu benda dengan segera, dengan cepat, tanpa berlengah-lengah, tapi cara yang salah. Itu kita panggil taksub. Yang ni mempayahkan dan menuntut segera daripada cerca dan menyesal. Nak jadi benda tu mudah, nak cepat dapat, buat jalan yang salah. Tidak kena kaedah. Menyesal dan ini dan umpamanya daripada barang yang membangkit ke atas berlambatan. Nak lawai lambat tadi, nak cepat jadi taksub. Tak boleh juga. Dan terhenti melihat segala dalam pekerjaannya dan menegakkan daripada bersegera dan memayahkan diri. Wallahu wali taufiq wal asama. Allah saja yang memberi pimpinan dan menyelamatkan kita daripada buat dosa. Tu dia cerita dia asalnya. Jangan taksub. Jangan taksub mana nak cepat tetapi jumpa jalan yang salah. Ada pun lain aku tak boleh juga. Lepas tunggu pun tak boleh juga. Jadi nak cepat pula jadi taksub pun tak boleh juga. Cara dia ana minggu pakai al-ana mana berlambat-lambatan dalam keadaan yang slow and steady. Berhati-hati. Kalau ada benda tu cek semula, tengok kitab molek betul, buat usrah, buat mutalaah, bincang bersama, macam tu. Dan ada pun takabur. Ni takabur pula. Penyakit-penyakit yang berbahaya berlaku ni. Maka ketahui olehmu bahawasanya khatir yang lintas di hati. Khatir bermakna satu lintasan hati yang terdetik di dalam suara hati, tidak didengar oleh orang lain. Itu bermakna lintasan hati. Lintasan hati ni saudara, dia boleh membawa akibat yang bergerakkan anggota. Cetusan hati kalau tidak dikawal, dia akan diterjemahkan oleh gerakan anggota. Bila digerakkan oleh anggota, maka dia bertukar menjadi dosa. Masa di dalam hati, dia bergelar syirik khafi. Bila keluar daripada praktikal, menjadi dosa. Contohnya macam dia takabur, dia soal dia takabur. Dia tak tahu lagi, dia tak dosa lagi. Dia takabur, katakan dia ni alim. Dia sombong. Kita tak tahu dia gini ngotok jago. Kita tak tahu lagi dia sombong ke tidak. Kita bertanya, Ustaz nak tanya sikit. Sikit tanya Pak. Tanya apa dia tanya? Kita boleh tanya. Semayang ni, kalau kita ambil semayang, lepas tu kita tinggal semayang, lupa semayang. Kena iadah tu. Lama dah ngaji, bodoh lagi. Takabur. Tadi tak tahu lagi, duk gosok janggut lagi. Bila dia jawab soalan tu baru tahu, takabur dia ni. Orang tua panggil kebur. Kebur ni pernah menghina orang pada pasal dia alim. Takbur, unjuk, riak, ini semua haram. Ini pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dendam. Jaga. Dia tu baru masa dia tak bercakap dan dia tak bertindak, kita tak tahu lagi dia takabur. Bila keluar di mulut dia atau bila keluar di anggota dia, baru tahu dia takabur. Sebab takabur ni penyakit dari dalam, kita tak tahu. Bila menanam keluar tu baru tahu, baru tu ulat. Itulah dia nama penyakit. Masa duduk dalil tu nama syirik khafi. Syirik khafi pecah luar, namanya dosa besar. Benda salah belaka macam penyakit. Duduk dalil nama kanser. Kalau tu cek tubik darah perlu ngomong, baru tahu. Lepas tu payah nak berubat. Payah dah pecah. Maka perubatan dia daripada awal. Jangan jadi kanser. Maka tawaduk ubat dia ni, kita belajar penyakit dia. Khatir yakni lintasan hati pada mengangkatkan nafsu dan membesarkan dia. Duk gila, menyuburkan nafsu dan membesarkan dia. Ikut nak gapo. Nafsu kata marah, nafsu kata jekau, nafsu kata jangan. Jadi ikut dia gitu. Dan takabur mengikut akan dia. Jadi takabur follow keadaan nafsu. Sifat sombong tadi digerakkan oleh suasana dorongan keganasan
nafsu. Marilah sifat bernama takabur. Dan doa. Doa ni maknanya ubat kepada takabur. Bila mari penyakit takabur ni, kena berubah penyakit apa? Kena berubah kan? Maka cara dia jadi lawan takabur. Mengkecil dirinya, melemah supaya kita nak mengelakkan takabur tadi. Mengecilkan dirinya. Oh, itu saya tak reti. Jawab gitu. Oh, itu sejak ya minggu depan saya jawab. Itu minggu depan dah cakap dah. Tak apa. Tadi apa dia? Jawab dengan molek. Jangan bodoh, ngaji lama. Habis. Itu menggambarkan sifat takabur. Dalam menjawab soalan, dalam bertindak, dalam bercakap, dalam berceramah, dalam menganalisis kepada apa-apa, jangan terlajak mulut menjadi sombong. Sebab kalau terlajak di mulut, dia sudah bertukar menjadi dosa besar. Masa duduk dalam perut, dia menjadi syirik khafi. Dua-dua dosa belakang. Iaitu terletak daripada merendahkan nafsu. Mari diri kita mari. Aku ni bukan pandai sangat ni. Dia dekat mak aku pandai. Aku ni bukan baik sangat ni. Dekat mak aku baik. Jadi kita letak diri kita tu jahat. Kita letak diri kita tu lemah. Kita letak diri kita tu tak erti. Kita pasang begitu. Bila orang puji kita, pandai mu ni. Kata pandai aku bukan mana-mana. Jadi kita kontrol body kita. Kita kontrol, jangan terlanjut bagi pandamu ni. Iyalah, apa lama mesti. Dia sendiri mengangkat diri dia sendiri. Orang kata panggil akak ekor. Akak ekor tak? Lembu bila akak ekor dah apa dia? Tak tengok. Dia sendiri puji diri dia. Orang tanya, pandai Ustaz, memang lah mesti 7 tahun. Kalau apa cari masa tu. Tu je. Orang bawa mari nak ngaji dia habis jadi kacau. Virus dia panggil. Virus. Orang yang bersifat dengan takabur, orang yang bersifat dengan riak, orang yang bersifat dengan ujub, kalau dia alim, kalau kita belajar dengan dia, makan macam ubat yang ubat yang sudah di macam kita makan ubat yang sudah di penyakit tak ada penyakit baru mari. Saya dulu masa mula-mula belajar kita ada buat contoh kan. Kita buat contoh, saya tak ulang balik saja, nak renew. Mencari ilmu bagaikan kita menggali perigi air. Okey, kita nak gali perigi. Memang payahlah nak cari ilmu. Undang-undang taklim ni, taklim muta'alim. Belajar dan mengajar dan belajar. Baik, cara dia berguru ni kita cari. Ada berguru apa dia? Jangan dilapor, jangan sombong, jangan kata dia, jangan lapor belakang dia, jangan kerenak barang dia, jangan kerenak anak dia. Macam-macam lah yang kita belajar. Jadi nak dapat benda pada diri dia tadi. Nak ilmu dia. Macam kita pinjam dengan majikan. Kita nak dia gaji dia, kita jaga apa? Hilang dia, jaga mesin dia, jaga barang-barang dia, hilang dia. Kalau kita duk kerenak kau ketak dia pergi gaji, boleh kerja tak? Jaga. Nama taklim. Sampailah kita dapat. Bagai tu juga kita mencari, bagaikan kita mencari gali mendapatkan air. Baik, ini galian pertama. Kita gali sampai sekejap jalan kita tinggal. Payuh keluar dalam, ada waktu lah, ada kata jokong lah kat tanah wali tu. Nak gali pergi payuh. Jadi bila kita tinggal ni keluar air juga. Dia keluar air juga. Pasal apa? Air longkang masuk, air parit masuk, air longkang buaya masuk, betul tak? Dia keluar juga air berwarna kuning gitu air. Hak ni dia sabar. Dia gali juga. Sabar dia keluar mata air keluar daripada bawah. Air keluar daripada bawah naik ke atas. Sampai sini. Air juga. Hak ni air hujan masuk. Air lokal semua lembu masuk, air kecil masuk, air jambil masuk. Jadi hak ni telaga sudah bersih. Telaga ni sudah telaga campuran dengan air kuman, air chemical. Maka kita cedok air ni minum jadi apa? Syirik beri. Ni air ni boleh dibersihkan. Sebab apa? Dia sudah bersih air daripada mata air. Hasil daripada menuntut ilmu dengan baik. Ni hasil daripada menuntut ilmu dengan dekat. Dia ambil dengan punca yang tak betul. Macam makanan juga. Kita bekerja hasil daripada haram. Kita bekerja di kilang Arab katakan. Hasil tak duit tu? Hasil. Kita makan apa jadi? Makanan kita tadi akan menutup pintu hati. Lepas itu juga kita pergi belajar. Niat nak orang puji. Belajar nak niat masyhur. Belajar nak suruh orang naik pangkat kita jadi besar. Kita belajar